rasuah, tuan-tuan. Sebelum saya cerita tentang isu rasuah ni, ini saya nak bentangkan, saya nak bagi tahu bahawa Apendi bekas peguam negara dulu pernah berunding dengan Jolo. Benar berunding dengan Jolo sehingga kan Mahathir kata bahawa perlu dakwa perlu Apandi ini disiasat kerana dia didakwa bersubahat dengan Jolo. Bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad menggesa pihak berkuasa menyiasat bekas peguam negara Apandi susulan kaitan dengan Jolo. Ia selepas Apandi mengakui dia terlibat mengatur perbincangan antara wakil ahli perniagaan dalam pelarian itu dengan pihak kerajaan. Dengan berbuat demikian, kata Mahathir, Apandi telah membangkitkan kecurigaan terhadap keputusan dan tindakannya berkaitan penyiasatan 1MDB ketika menjadi peguam negara. Di sini timbul kecurigaan apabila bahawa kerjasama Apandi dengan Jolo telah bermula semasa dia menjadi peguam negara. Ini dalam satu wawancara saya tunjukkan kepada tuan-tuan. Apandi, wakil Jolo minta saya atur pertemuan dengan kerajaan Malaysia. Ini Apandi sebut. Bekas peguam negara Apandi Ali mengesahkan dia mengatur beberapa pertemuan dengan wakil ahli perniagaan Jolo dengan pihak kerajaan Malaysia. Dalam satu kenyataan, Apandi berkata dia dihubungi oleh firma Washington Cobre & Kim pada akhir Mei lalu yang meminta bantuannya untuk mengatur pertemuan dengan peguam negara. Dia berkata tujuan pertemuan itu adalah untuk membincangkan pemulangan wang yang didakwa diseleweng oleh Jolo daripada wang NDB. Saya aturkan beberapa pertemuan di mana wakil dari Kobe dan Kim datang ke Malaysia. Tuan-tuan, dia jadi orang tengah, tuan-tuan. Dia jadi orang tengah ni dia. Tapi AGC sahkan tolak semua tawaran penyelesaian dibuat oleh Jolo. Tak apalah, AGC kata dia tolak. But point is, Apandi jadi orang tengah dalam hal ini. Kenapa tak kontak terus direct kepada AGC? Kenapa melalui orang tengah? Kenapa kena melalui orang tengah kalau sekiranya benda ini boleh diselesaikan dengan peguam negara? Kenapa melalui perkara tersebut? Tuan-tuan, itu kita kena faham. Dalam negara ini, dia ada rutin-rutin dia. Dia ada satu jalan-jalan dia yang menyebabkan negara ini berada dalam keadaan yang kita alami sekarang ini. Kita mengalami situasi yang ada dalam negara sekarang ini disebabkan oleh ni orang-orang macam ni. Dan Azam Baki hari ini semalam mengeluarkan nyataan berkenaan dengan indeks Transparency Index. Satu perkara yang menyedihkan, Transparency Index disebut, tuan-tuan. Apa itu Transparency Index? Sebelum saya sentuh tentang Transparency Index, tuan, saya nak bagi tahu pentingnya kita melihat apa itu persepsi rasuah. Indeks persepsi rasuah ini atau Corruption Perception Index CPI telah diwujudkan sekian lama. Pada zaman Mahathir dulu kita berada dalam kurungan 50 lebih. Pernah sampai ke 60. Zaman Pakatan Harapan kita turun artinya bagus lah. Yang nombor 100 tu buruk, nombor 1 tu bagus. Singapore, just to put in context, Singapore top 5 terbaik di dunia. Pada masa itu kita turun, zaman Pakatan Harapan turun. Baguslah, kita 51. Tukar kerajaan, sekarang ini 62 tuan-tuan, makin teruk. Tapi apa kata Azam Baki? Azam Baki kata benda itu tak penting. Dia kata tak mencerminkan indeks rasuah tersebenar dalam negara kita. Betul, saya setuju. It's worse than that. Itu hanya persepsi orang luar melihat bagaimana indeks rasuah terhadap negara kita dan juga kajian mereka tentang bagaimana melakukan perniagaan di dalam Malaysia. Memang sukar, tuan-tuan. Tadi saya berjumpa kawan-kawan bisnes saya. Dia kata tak boleh, nak bergerak pun kena ada orang minta suap. Ada orang minta duit, ada orang minta bayaran, minta pelincir, macam-macam lah nama dia. Kita nak berniaga ni jujur, tuan-tuan. Kita nak berniaga ni jujur, kita nak berniaga ada modal kita ada usaha kita. Senang-senang je ambil 30%, 40%. Jadi kita nak macam mana? Kan? Kita kenal dia pun tidak. Kalau dia kawan baik kita, tak apalah juga nak bagi hadiah. Tapi itu pun tak boleh. Kalau dia luluskan, kan? Okey. Jadi Rafizi menyebut hari ini berkenaan dengan satu skandal taklah baru, lama Anwar dah sebut dah perkara ini sebenarnya, iaitu Bank Pembangunan. Apabila menyentuh mengenai isu yang disebutkan oleh siapa? Oleh Azam Baki. Saya bacakan. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli membidas Ketua Pusuruhjaya SPRM Azam Baki yang menyifatkan indeks persepsi rasuah CPI, Corruption Perception Index, yang dikeluarkan oleh Transparency International tidak menggambarkan realiti.
Sebaliknya, tegas Rafizi, CPI diterima pakai di seluruh dunia dan digunakan pelabur asing untuk menilai tahap rasuah dalam sesebuah negara. Lebih penting lagi, ia satu-satunya kayu ukur yang paling bebas mengenai tanggapan rakyat terhadap amalan rasuah. Kata Rafizi, kedudukan Malaysia ke tangga 62 daripada 180 negara ketika ini memberi gambaran bahawa rakyat merasakan amalan rasuah sudah sampai ke peringkat semasa skandal 1MDB memuncak pada tahun 2017. Jika saya Azam Baki, saya akan meletak jawatan kerana di bawah kepimpinan saya, segala usaha rakyat menolak rasuah seolah-olah sia-sia apabila rakyat merasakan keadaan sekarang tidak banyak beza dengan semasa skandal memuncak 1MDB. Azam Baki sendiri pun, apa kes dia sekarang? Apa kes yang saham hari itu kenapa tak bunyi? Kan? Bekas Parlimen Pandan itu mendakwa bahawa CPI semakin merosot sejak azam menerajui Suruhanjaya ketika pertukaran kerajaan persekutuan dalam tahun 2020. Katanya indeks Malaysia turun 62 pada tahun 2017, 61 2018, ini zaman Najib, 51 2019, yang ini zaman Pakatan Harapan, 57 masa Azam Baki dilantik jadi pengarah SPRM 2020, dan kembali ke 62 pada 2021, sama masa skandal 1MDB zaman Najib dulu. Kita tidak boleh salahkan rakyat biasa jika mereka merasa amalan rasuah semakin berleluasa sehingga telah mencapai tahap 2017 ketika skandal 1MDB memuncak. Tanggapan rakyat ini dibentuk untuk menggabati tindakan dan gerak-gerik SPRM, terutama Ketua Suruhanjaya dalam menangani skandal-skandal besar yang melibatkan bilion ringgit. Ni saya tunjuk skandal terbaru yang Rafizi dedahkan pada hari ini. Saya betulkan sikit, okay, supaya kita boleh baca sama-sama. Okay. Rakyat rasa rasuah tidak ditangani. Kenapa SPRM tidak dakwa pesalah dalam skandal 1.5 bilion bank pembangunan? Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki baru-baru ini dilaporkan bahawa indeks persepsi rasuah CPI negara yang makin meredup hanyalah persepsi dan bukanlah kedudukan sebenar rasuah di Malaysia. Saya fikir kenyataan beliau itu adalah untuk mempertahankan rekod beliau yang menyaksikan CPI semakin merosot. Saya dah sebut tadi. CPI membandingkan tanggapan masyarakat mengenai berleluasanya amalan rasuah di sektor awam di antara 180 buah negara di seluruh dunia. Pada kedudukan terkini di paras 62 dari 180 buah negara, ia membayangkan rakyat negara ini merasakan amalan rasuah kebelakangan ini sudah sampai ke peringkat semasa skandal 1MDB. Okay. Ini pun saya baca. Saya baca skandal dia. Yang melibat, okay, dalam hal ini saya mengikuti beberapa perkembangan usaha Bank Pembangunan Malaysia Berhad dalam usahanya untuk mendapat kembali sekitar 1.5 bilion dana awam yang telah diselewengkan oleh peminjam-peminjam. Ia melibatkan pinjaman-pinjaman kepada syarikat-syarikat, mempunyai kabel besar dan diluluskan oleh pengurusan BPMB semasa Najib Razak menjadi Perdana Menteri. Jumlah pinjaman 1 bilion yang telah diselewengkan termasuklah dipindahkan ke akaun-akaun luar negara. Dalam kes-kes tertentu adalah skandal terbesar dari sebuah bank pembangunan milik kerajaan dalam sejarah negara kita. Media perniagaan membuat liputan meluas mengenai peminjam berkabel besar ini dan usaha BPMB untuk mendapatkan kembali wang rakyat. Laporan-laporan menyebut usaha pinjaman dan ekuiti yang diluluskan BPMB semasa Najib menjadi Perdana Menteri adalah seperti berikut. Pertama, pinjaman 400 juta yang diluluskan pada tahun 2012 kepada Aris Telekom Malaysia Berhad. Kedua, ambil alih syarikat Borsco Shipping Sdn Bhd melibatkan dana berjumlah 337 juta. Syarikat itu muflis pada tahun 2017. Ketiga, yang ini saya tahu personally, saya dah sebut. Pinjaman berjumlah 450 juta kepada ABN, Asian Broadcasting Network. Siapa yang pernah dengar ABN? Dia office dekat Puchong. Kalau kita lalu area Puchong tu, ada satu bangunan belah kanan, belah tu, bangunan tu dulu ada ABN. Itulah dia. Untuk melancarkan sistem TV berbayar, dia nak lawan dengan Astro lah pada waktu itu. ABN ialah syarikat milik Kenneth Eswaran, seorang yang diketahui sangat rapat dengan Najib dan isterinya Rosmah Mansor. Saya kata saya kenal personally Tan Sri Kenneth ni. Okay, sekarang saya cerita. Saya kenal personally Tan Sri Kenneth dan saya tahu pejabat dia dekat dengan rumah Rosmah dengan Najib dekat Bukit Tengku. Punyalah dekat dia, tuan-tuan. Okeylah, dekat tu tak apalah, tetapi dia sengaja buat pejabat dekat situ. Dan dia dapat pinjaman berjumlah 450 juta daripada bank pembangunan. Apa jadi dengan syarikat tu? Tuan-tuan tengok sendiri.
Dan akhirnya pinjaman berjumlah 305 juta kepada Nautical Resort Sdn Bhd dan Garuda Suci Sdn Bhd, dua syarikat milik Tan Sri Peter Sondak yang juga sahabat baik Najib dan isterinya Rosmah Mansur. Okey, semua ni kita boleh baca dekat dia punya page. Saya tak berminat nak pergi detail, tetapi tuan-tuan kita dan perempuan, kita nak tengok rakyat kesempitan. Tahu tak harga mata wang USD berbanding dengan Malaysian ringgit Malaysia, kita telah jatuh hari ini, jatuh dalam kadar yang paling teruk. Semalam 4.46 ringgit, tuan-tuan, 4.47 ringgit. Dalam sejarah sejak 2003 kita tidak pernah mata wang kita jatuh seteruk hari. Hari ini 4 ringgit 45 sen. Ekonomis menjangkakan pada hujung tahun ini, sekiranya tidak ada campur tangan daripada kerajaan yang agresif, mata wang kita mungkin mencecah 5 ringgit berbanding dengan USD. Kenapa benda ni penting? Alah, biarlah, dia lagi bagus lah. Ya, kalau kita ekspor barang, okey lah, kan kita dapat mata wang lebih. Kan kalau kita dapat duit daripada US, okey lah, dapat gaji lebih. Betul, tak dinafikan. Tetapi kebanyakan perkara kita import, tuan-tuan. Kebanyakan barang kita import. Even franchise kita import. McDonald, Starbucks, memang kita tak import barang-barang dia. Kecuali kopi-kopi lah yang mana yang special made. Yang itu memang akan naik harga lah confirm. Tetapi franchise dia akan naik. Kuasa beli kita akan menurun. Dan kita akan nampak kesan yang sangat besar. Akan berlaku sekali lagi berkemungkinan kenaikan OPR, overnight price policy, akan ada. Akan ada berlaku OPR yang akan menyebabkan kenaikan hutang kita, dipanggil pinjaman kita akan naik, akan meningkat. Berkemungkinan tidak lama lagi benda itu, exercise itu akan berlaku. Tuan-tuan, RM4.45 saya check kelas, RM4.45. And yet kita tak rasa apa-apa kan? Sebab itu saya kata kita akan rasa kesan dia pada hujung tahun ini. Kita akan rasa kesan dia pada hujung tahun ini. And that's why pilihan raya dia orang desak buat awal, sebelum rasa kesannya, sebelum kita rasa getarnya. Jika kau rasa getarnya, Slam kata macam, sebelum kita rasa kesan dia hujung tahun ini, kena buat pilihan raya awal. Tapi Ismail Sabri kalau boleh dia nak kekalkan hujung tahun depan. Bagi saya lagi baik untuk Pakatan Harapan kalau sekiranya pilihan raya tahun depan. Sebenarnya baik untuk Pakatan Harapan, baik untuk pembangkang. Kerana pada masa itu kita akan ada peluang besar untuk menang. Kalau sekarang ini orang tak berapa nak rasa sangat dulu, not yet. Dia tak merasa dahulu, tak merasa, dia tak rasa lagi. Belum rasa terlalu hebat, saya boleh kata. Dia tak rasa terlalu hebat. Kayak kesan dia tu belum lagi rasa terlalu perit. Tetapi simpanan kita ada lebih kurang 3 ke 6 bulan. Dah habis simpanan kita dan baru kita rasa perit dia. So kalau pilihan raya berlaku pada bulan 5, bulan 4 tahun hadapan, peluang kita untuk menang adalah lebih besar. So kita doa lah semoga pilihan raya itu akan berlaku tahun depan, jangan berlaku tahun ini. Kalau berlaku tahun ini agak parah sikit. Kita lah yang agak parah kan. Kan kita lah yang agak parah.